Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Terima kasih bersama dengan saya dalam kita mengisi ruang waktu ini. Dan yang anda semua lakukan pada hari ini, sudah pasti kita nak mendapatkan sesuatu kelebihan, kebaikan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sudah pun berada pada bulan yang mulia ini yang namanya Zulhijjah. Bulan yang dirakamkan peristiwa pelaksanaan syariat ibadat haji. Juga ada di sana peristiwa tentang pelaksanaan ibadah korban. Maka harus sama-sama kita mengambil peluang apa yang terbaik sepanjang bulan Zulhijjah ini. Kata Nabi SAW, tidak ada amalan yang lebih baik dilakukan daripada hari-hari lain, melainkan amalan pada 10 hari dalam bulan Zulhijjah ini, iaitu pada hari-hari awal dalam bulan Zulhijjah ini. Maka sebab itu Rasulullah SAW menggalakkan kepada kita semua, ya, untuk melaksanakan sesuatu kebaikan. Antara perkara yang dianjurkan dalam agama kita ialah memperbanyakkan ibadat sunat, terutama yang namanya puasa. Kalau kita dah berada dalam bulan Zulhijjah yang masih berbaki ni, mungkin pada awal Zulhijjah tuan-tuan boleh mula puasa sampailah 9 hari bulan. Tuan-tuan boleh buat sepanjang tu. Adapun yang tak sempat, pilihan kedua bagi kita, insya-Allah kita boleh pilih sama ada hari Isnin maupun hari Khamis sepanjang awal Zulhijjah ini. Oh, tak sempat ustaz, dah terlepas. Tak apa, kita masih ada peluang terakhir, iaitu kita puasa yang namanya Yaumul Arafah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, nescaya Allah akan ampunkan dosanya pada tahun lalu dan tahun yang mendatang. Ini jaminan daripada Nabi SAW untuk kita melaksanakan suatu peluang kebaikan. Antara perkara lain ialah kita banyakkan untuk kita bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Apa dia tuan-tuan? Takbir, kita membesarkan Allah dengan mengungkapkan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertahmid, kita memuji Allah, ya, dengan keadaan kita mengungkapkan kalimah hamdalah, alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah. Bahkan tahlil, kita mengungkapkan kalimah penyucian jiwa kita bahawa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Dan seterusnya, perkara yang digalakkan dalam erti kata kita nak menyambut hari raya Idul Adha nanti, maka dalam suasana di awal Zulhijjah ini, perbaikilah hubungan silaturahim sesama kita. Bukan itu saja tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Bertitik tolak kisah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam, kita melihat bahawa di sana tersimpan 1001 hikmah tentang ibadat korban ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Hajj ayat 37, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha, ila akhiril ayat. Kata Allah, bukanlah daging korban, darah yang dikorbankan itu untuk kita persembahkan dan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah ialah takwa yang ada pada diri kamu semua. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka di samping kita nak menginjak kepada hari yang dinanti itu, hari nahar, maka sebaik-baiknya kita memenuhi dengan perkara-perkara yang digalakkan tadi. Dan juga saya nak mengambil peluang ini, sahabat rahimakumullah sekalian, satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut bahawa ma'amila min adamiyun min amali yaumin nahri ahabba ilallah min ihraqid dam ila akhiril hadis, atau kama qala Rasul. Hadis ini dalam riwayat Tirmizi, Nabi SAW menyatakan bahawa tidak ada amalan daripada anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari nahar, iaitu hari raya korban, melainkan dengan menumpahkan darah, atau erti kata yang lain ialah dengan menyembelih haiwan korban. Maka saya nak menyarankan kepada semua mengambil peluang tahun ini untuk melakukan ibadah korban. Jika tidak mampu, simpan azam, simpan impian untuk laksanakan di tahun yang mendatang. Bagi yang tak sempat tahun ni, jangan langsung pula tak terlibat. Libatkan diri dalam usaha untuk kita melaksanakan syariah ini dengan sama-sama. Kita bersama dengan masyarakat kita untuk melaksanakan ibadah korban dengan menyembelih, kemudian melapah dan akhirnya membahagi-bahagi dan mengagihkan daging korban untuk mereka, yakni fakir miskin, dan juga setiap kita untuk merasainya, insya-Allah. Sekadar itu dulu untuk peringatan bersama kita. Insya-Allah jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Darah Muda musim terbaharu kali ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama strategik kami bersama dengan Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra. Dan pada hari ini 8 Julai 2022, cantik tarikhnya kerana bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1443 Hijri, yang di waktu ini semangat raya berkobar-kobar kerana trafik pun ketika ini semakin tinggi kerana orang nak balik kampung, nak rayakan Hari Raya Adil Adha. Tapi sebelum kita sampai kepada tarikh tersebut, 9 Zulhijjah juga merupakan tarikh yang dinantikan oleh seluruh umat Islam, khususnya bagi mereka yang berada di Tanah Suci, iaitu di Arafah, yang mana wukuf di Arafah merupakan sebahagian daripada rukun haji, dan haji itu sendiri merupakan rukun Islam yang kelima. Dan hari Arafah ini juga disebut sebagai hari yang dilengkapi. Pada saat itu lengkaplah agama Islam ini, dan kita nak teroka di Darah Muda berkenaan dengan keistimewaan dan betapa mewahnya hari Arafah ini bersama-sama dengan tetamu di set Darah Muda. Kita bersama-sama dengan Ustaz Hariri yang merupakan pegawai khas kepada Timbalan Ketua Perkara Operasi JAKIM, penceramah dan pendakwah. Cuma malam ini beliau bukan moderator. Biasa moderator forum. Tapi hari ini saya yang host. Jadi Ustaz akan jawab soalan saya. Itulah. Jadi Ustaz, soalan pertama kita nak tanya, di Arafah itu apa yang ada? Orang tengok Jabal Rahmah je. Tapi selain daripada itu, apa lagi dia ada di Arafah tersebut? Baik, Alhamdulillah. Rupanya susah juga jadi tukang jawab. Jadi tukang tanya lagi sudah. Baik, bila berbicara tentang Hari Arafah, ia adalah satu hari yang begitu istimewa. Dan apabila ditanya tentang lokasi Arafah, ia terletak di pinggir timur Mekah. Daripada Bandar Mekah menghala ke Arafah ini adalah kurang lebih 20 km. Dan keluasan Arafah itu adalah 18 km persegi. Dan ia disebut sebagai Arafah, satu bukit yang mana berada di pinggir timur Mekah yang berdekatan ataupun disebut juga dekat dengan Jabal Rahmah ataupun Bukit Rahmat. Baik, Arafah ini ia berbeza dengan Yaumul Arafah, wukuf di Arafah dan Arafah. Arafah maksudnya adalah lokasi bukit yang mana disebut sebagai pertemuan Adam dan Hawa yang disebut di dalam surah Taha. Baik, bila kita sebut tentang Yaumul Arafah, ia bermaksud 9 Zulhijjah. Dan apabila kita sebut wukuf di Arafah, ia adalah satu rukun haji yang mana semua jemaah haji perlu berhenti seketika di Arafah sebagai melengkapkan rukun haji tersebut. Jadi inilah yang boleh kita faham tentang makna Arafah, lokasinya dan di mana, dan ia mempunyai perbezaan dari sudut definisi ma'ani. Oleh itu kita tahu tempatnya di mana, apa yang ada di situ, peristiwanya Ustaz, apa yang berlaku di situ yang menjadi tumpuan umat Islam, khususnya kita menyingkap kembali sirah dan sejarah kita. Wah, bila tanya tentang sejarah ini satu benda yang sangat hebat, kerana ini adalah lokasi penting dalam sejarah Islam. Pertama, sejarahnya adalah ia menjadi satu lokasi pertemuan Nabi Adam dan juga Hawa. Menurut sejarah, Nabi Adam dan juga Hawa ini telah terkeluar daripada syurga, dan Siti Hawa telah berada di Jeddah, dan juga Nabi Adam berada di benua India. Dan mereka terpisah selama 40 tahun dan dipertemukan di Arafah. Sebab itu Arafah, tempat pertemuan Nabi Adam dan juga Hawa. Sebab itu ada satu lagu hijrah disebut, dia kata, Padang Arafah mencatat peristiwa pertemuan pertama Adam dan Hawa. Sambung. Sambung. Kalau sambung takut orang tukar channel. Tapi pengacara yang image Korea, lagu lama-lama ni saya aja. Yang satu. Yang kedua, Arafah ni adalah satu peristiwa penting kerana di situlah berlakunya pidato khutbah Nabi yang sangat hebat. Disebut sebagai khutbah wada', khutbah terakhir. Ia berlangsung pada 9 Zulhijjah pada tahun ke-10 Hijri. Di Lembah Uranah, daripada Jabal Rahmah ke Lembah Uranah tu kurang lebih daripada 2 km. Baik. Di situlah khutbah Nabi yang sangat hebat ketika mana Nabi menunaikan haji dan Nabi menyampaikan pidatonya kepada 100,000 jemaah yang hadir pada waktu itu. Sehingga kan pidato khutbah ini mempunyai perkara-perkara yang penting. Bahkan dianalisa
inilah peringatan pertama, pidato pertama bercakap tentang hak asasi manusia. Yang mana Barat mula bercakap pada tahun 1948. Namun 1400 tahun yang dahulu, Nabi telah bercakap soal hak asasi manusia, hak keselamatan diri, hak wanita dan sebagainya. Dan yang paling istimewa pada hari ataupun sejarah Arafah inilah menyempurnakan agama Islam di situ sendiri, yang disebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Itu kurang lebih sejarah di mana kehebatan Padang Arafah itu. Dan kita juga nak ambil kesempatan cuba memetik 2-3 pesan Nabi yang terakhir dalam khutbah wada itu. Tapi sebelum itu Ustaz, hari Arafah ni untuk jemaah haji, mereka berada di Arafah tu memang fokus untuk ibadah saja. Tapi kita di Malaysia ni nak juga meraihkan dan memuliakan hari Arafah. Apakah ada amal-amal tertentu boleh kita lakukan? Sudah tentu. Ibadat ini dibuka seluas-luasnya kepada mereka yang mendambakan untuk perjalanan rohani spiritual kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang menunaikan haji sekarang ini kalau kita tengok di live Facebook, live YouTube sudah menunjukkan bahawa para jemaah haji sudah berangkat pergi ke wukuf, ke Padang Arafah, bersiap sedia untuk berwukuf dan sebagainya. Baik, bagi kita yang di Malaysia nak buat apa? Takkan duduk saja. Ada ibadah yang boleh kita buat. Pertama, Nabi menggalakkan kepada kita untuk berpuasa sunat. Bagi mereka yang tak berkesempatan, maka esok tarikh 9 Zulhijjah kita semua pakat puasa sunat. Kerana ini antara puasa yang Nabi tak pernah tinggal. Ada 3 jenis. Pertama, puasa 10 Muharram, hari Ashura. Yang kedua, 9 Zulhijjah. Yang ketiga, hari putih, 3 hari dalam bulan Islam. Jadi semua kita yang duduk di Malaysia, esok elok kita puasa. Yang kedua adalah Nabi mengalakkan kita untuk berzikir. Ada 3 amalan zikir yang Nabi anjurkan dan dia sangat mudah Irfan untuk dia buat. Yang pertama, tahlil la ilaha illallah. Yang kedua adalah takbir Allahu Akbar. Yang ketiga adalah tahmid Alhamdulillah. Mudah sangat. Jadi yang tengah jam memandu kereta, boleh sama-sama la ilaha illallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ulang. Masya Allah, ini pahala sunat yang boleh kita buat. Kalau takbir raya ke masuk juga? So 3 tu ada takbir raya Ustaz? Betul. Tapi kena tunggu hari raya. Aku tak sabar masing-masing dia takbir raya. Tapi selain daripada itu amalannya. Ya. Sekali lagi Ustaz, kita nak memahami hari Arafah itu, mewahnya hari tersebut. Apa yang besar sangat hari Arafah sampai kita besarkan, kita nanti-nantikan dan kita raikan sebagian rupa? Masya Allah, kebesaran hari Arafah ini bahkan Nabi sebut Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maknanya besarnya. Saya sebutkan tadi, pertama, ia berlaku khutbah Nabi yang terakhir, yang menjadi satu pesanan akhir Nabi. Selepas daripada Nabi menyampaikan khutbah tersebut, 2 bulan setengah selepas pada itu Nabi wafat. Bahkan para sahabat yang mendengar pidato itu, mereka ada kalanya bergembira. Masya Allah, telah sempurnalah agama kita. Namun Abu Bakar As-Siddiq memandang unta Nabi menangis saat Nabi menyampaikan khutbah tersebut. Abu Bakar memahami apabila selesainya Nabi menyempurnakan agama ini, maknanya tugas selesai dan ia akan dipulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahawa inilah pesanan akhir Nabi kepada kita umat akhir zaman. Satu. Yang kedua, wukuf di Arafah ini menggambarkan satu plot gambaran, inilah perhimpunan akhir kita, gambaran kita berada di mahsyar. Ketika mana kita berada di Padang Arafah, semuanya di atas satu helaian putih. Tak kira lah di Malaysia ini dia Datuk ke, Tan Sri ke, Jusa A, B, C, D, E sampai Z sekalipun, bila sampai di sana semua hilang. Duduk di sebelah nampak Negro, sebelah sini nampak Cina, kita pun tak tahu siapa mereka. Semuanya sama. Dan kita seolah-olah menggambarkan bahawa, dan di situ tidak ada apa-apa aktiviti lain. Tak ada perniagaan. Walaupun kita ada berapa sejuta rial dalam beg kita, tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada aktiviti perniagaan di situ. Dan di situ kita akan nampak kita berada dalam suasana yang panas, terik, dan di situlah gambaran tentang hari mahsyar kita. Dan tidak ada doa lain yang kita minta adalah minta diampunkan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah Arafah ini adalah satu menyempurnakan diri kita sebagai perjalanan spiritual kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang nak memulihkan diri, meminta ampun, menjadi manusia yang lebih baik, maka hari Arafah lah tempat kita menjadi manusia yang baru. Tadi clipping daripada Ustaz Nabil,
menceritakan barang siapa yang berpuasa, Allah akan ampunkan dosanya daripada tahun lalu dan tahun akan datang. Kita menjadi manusia yang baru, dan hari Arafah lah titik mula perubahan kepada kita menjadi manusia yang lebih baik. Perubahan menjadi manusia lebih baik. Mereka yang rasa dirinya tinggi akan merendahkan diri. Mereka rasa rendah akan rasa bahawa mereka ni semua sama dengan orang lain. Jadi itu message yang boleh kita kongsikan dengan semua keluarga Malaysia. Islam bukan Islam. Jadi dalam konteks itu Ustaz, boleh kita ambil sedikit daripada khutbah wada' itu, iaitu bahawa tidak ada yang lebih tinggi daripada satu dengan yang lain, tidak ada beza warna kulit, tidak ada beza darah, setiap manusia itu harus dijaga. Pesanan itu boleh kita kongsikan dengan keluarga Malaysia kita? Betul. Kalau kita tengok, khutbah ini dipanggil sebagai the perfect speech. Lebih hebat daripada ucapan Abraham Lincoln, lebih hebat daripada Martin Luther. Semua pidato-pidato ini dikalahkan dengan khutbah Nabi yang ringkas, tepat dan berbekas. Khutbah ini dimulakan dengan bagaimana Nabi menyatakan bahawa kita ini semuanya sama. Kita ini semua sama. Tak kiralah warna kulit kita, pangkat kita, siapapun kita, semuanya sama. Yang membezakan kita, takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hang kemah ke, hang tak kemah ke, di padang mahsyar perhitungannya adalah takwa kepada Allah. Satu. Yang keduanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa keadilan, tidak boleh melakukan riba dan menzalimi harta orang lain. Ini satu pesanan hebat, dan seolah-olah Nabi tahu apa yang berlaku di akhir zaman. Dikala manusia gilakan harta, menzalimi, scam sana sini, Nabi berpesan jangan zalim, jangan ambil harta orang lain, jangan riba. Wah. Kemudian di celah-celah pidato ini adanya pesanan untuk wanita. Saya bila membaca mula terfikir, kenapa Nabi sebut wanita? Seolah-olah Nabi tahu akhir zaman nanti wanita ini dizalimi. Kalau kita tengok kes penderaan, dipukul dan sebagainya. Dan Nabi menyatakan bahawa kamu kena jaga wanita, anak, isteri, kerana ia adalah tanggungjawab kamu. Dan wanita juga dia ada tanggungjawab untuk lelaki, kerana kamu menjadi teman dan pembantu yang setia. Dan sekiranya ini dijadikan satu amalan, maknanya bahagia. Namun last sekali Nabi menyatakan bahawa aku telah sempurnakan agama ini, dan kamu semua akan dikembalikan oleh Allah, dan kamu akan diperhitungkan amalan masing-masing. Sampaikanlah apa yang ku sampaikan ini kepada orang yang tidak bersama dalam majlis ini. Waktu dulu tak ada mikrofon, Nabi bercakap dengan kuat dan ia disambung oleh sahabat yang antaranya Rubai' bin Amir. Macam seolah kita duduk di Mekah, imam tak ada mikrofon, dia kata Allahu Akbar, dan makmum kepada Allahu Akbar, nak memberitahu isyarat, rukuk, sujud sebagainya. Begitulah keadaan khutbah Nabi, disampaikan. Jadi kalau kita duduk di dalam 9 Zulhijjah, cuba kita hayati elok-elok khutbah ini, Masya Allah. Ia sangat baik untuk kita fahami pada waktu Arafah ini. Dan kerana itu Ustaz, apakah sebenarnya emosi kita waktu Raya Haji ini? Adakah perlu rasa sedih sebab ia menandakan bibit-bibit akhir Nabi bersama dengan umat, ataupun kita rasa seronok sebab kita merayakan satu hari mana sangat mulia? So bagaimana nak mengimbangi emosi tersebut Ustaz? Ya, sebab itu sebelum sampainya Hari Raya Aidil Adha, emosinya begitu menyentuh. Peristiwa 9 Zulhijjah, kita kena berkorban buat keluar duit. Kadang-kadang saya malu pada diri saya sendiri, Fan. Kita beli telefon paling mahal yang kita suka, kita beli baju paling cantik kita suka, tapi bila kita nak berkorban jadi Parkinson, tak panggang macam ni, kita bagi benda yang paling kita sayang, emosinya. Tapi apabila berlakunya Hari Raya Aidil Adha, bertakbir, gembira, nyatakan kamu memberi dan memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini emosi yang ada di dalam Hari Raya Aidil Adha. Kita memberi, dan akhirnya kita rasa yang sampai di sisi Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semangat ini ada, insya-Allah Idul Adha ini akan memberi kita satu semangat rohani yang baru, supaya kita menjadi orang yang memberi, berkorban, buat semua benda lillahi ta'ala. Ini mesej penting dalam Idul Adha. Ya, kita nak tekankan lagi mesej itu. Sebab ketika ini Ustaz, situasi ekonomi itu tak pun nak baik. Tapi kita nak galakkan supaya memberi, kongsi rasa, sedikit ke banyak ke itu bukan soalnya. Jadi untuk pengorbanan tahun ini, macam mana ya untuk kita keluarkan dalam keadaan kita pun tersempit sebenarnya. Ya. Macam saya sebutkan tadi, eloknya Idul Adha ni diletakkan di paling hujung kalender Hijri. Muharram sampai Zulhijjah. Saya fikir kenapa tak duduk di tengah, 3/4 suku, menggambarkan bahawa
Cuba kita hayati daripada Muharram sampai Zulhijjah, berapa banyak rezeki yang Tuhan bagi. Berapa banyak rezeki sihat, rezeki boleh makan, tempat tinggal, walaupun Covid kita masih hidup, walaupun banjir masih ada rumah. Hayati segala nikmat Allah. Sekarang hujung Allah minta sikit pengorbanan daripada kita. Dalam keadaan itu kita berkorban. Bahkan ulama kata ini sunat muakkad. Tapi bagi mereka yang mampu tak berkorban, itu makruh. Oleh kerana itu Allah Ta'ala memberi rezeki, ada yang lebih, ada yang kurang. Yang lebih membantu yang kurang mensyukuri dan mendoakan yang lebih. Sekiranya hubungan sosial ini ada, Masya Allah, ini keluarga Malaysia yang kita nak. Maknanya yang ada duit, berkemampuan, ayuh kita berkorban, memberi makan kepada yang tidak memerlukan. Yang tidak memerlukan, waktu inilah kita berdoa, moga murah rezeki dia dan banyak lagi kebaikan yang boleh kita buat. Inilah hablum minallah wa hablum minan nas, ekosistem yang ada dalam Islam. Ya, dan nak mewujudkan ekosistem itu, ia bermula daripada usia yang muda. Betul. Usia belia. Jadi saya rasa tak cukup kalau saya tak tanya soalan ni. Ustaz tu pemimpin pelajar. Jadi untuk belia-belia kita, mahasiswa kita, yang mungkin bukan kewangan lah mereka boleh bantu ni. Duit berapa sen saja. Sebab tu kita ada menu keluarga Malaysia. Kan RM3.50 untuk mereka. Jadi apakah bentuk mereka berkorban supaya mereka juga boleh turut serta dalam agenda pengorbanan tahun ini? 3 perkara darah muda untuk anak muda. Pertama, niat tunaikan haji. So waktu daripada muda yang mana belum daftar akaun tabung haji, daftar sekarang. Mesti ada niat. Orang muda mesti pasang niat supaya ada niat untuk tunaikan haji. Takut-takut meninggal, kita tak ada niat. Jadi sebab itu, pertama, mesti ada niat untuk tunaikan haji. Simpan daripada sekarang, niat daripada sekarang. Satu. Yang kedua adalah, saya nak orang muda ni, tolonglah. Bila waktu lapah daging, orang muda kena sertai. Jangan duduk ambil video je kan, seronok. Tak berhenti Ustaz je. Ni kena belajar. Saya pun dulu kekok juga. Sekarang pun kekok lagi. Tapi ilmu orang tua-tua ni kena ada. Gotong royong. Jadi macam mana kita, orang muda kena ada tenaga, tolong. Tarik dan sebagainya, duduk sebagainya. Yang ketiga, yang ni saya minta pada orang muda, mereka ni orang yang hidup dalam dunia IT, kongsikan ilmu. Jadi buat video pendek, tulis posting yang menarik, kongsikan apa, share kebaikan dan keindahan Islam dalam ibadah korban ini. Jadi kalau orang muda boleh buat 3 perkara ni, terbaik bahang. Dia bukan dah online saja. Ya, kena pergi gotong royong waktu korban. Betul. Jangan tengok saja. Jangan lena kamu. Dan terakhir Ustaz, kita dah fokus pada Hari Arafah, tapi kita juga ambil kesempatan terakhir ni untuk Zulhijjah 10 hari yang pertama dan juga hari-hari tasyrik selepas itu. Apakah pesanan Ustaz supaya semua orang, keluarga Malaysia kita khususnya umat Islam, manfaatkan hari yang mulia ini dengan ibadah dan juga mengeratkan hubungan silaturahim. Baik. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mulianya Ramadan kerana 10 malam terakhir. Mulianya Zulhijjah kerana 10 awal terawal. Mulianya Ramadan kerana malam, mulianya Zulhijjah kerana pagi. Kehebatan Zulhijjah ini adalah 10 hari terawal, termasuklah hari-hari tasyrik. Kita sekarang berada di 9 Zulhijjah, maka kita ada 10, 11, 12, 13. Gunakanlah waktu ini bagi mereka yang ada kesempatan puasa, bagi mereka yang berkorban, dan hari ini adalah hari silaturahim. Waktu ini kita eratkan persaudaraan. Hilangkan segala masalah perkauman ataupun dengki-mendengki, permusuhan sesama jiran sebagainya. Hari ini kita bersilaturahim perpaduan atas nama Allah dan Rasulnya. Jadi kalau semua orang umat Islam, kita tengok di Arafah, semua sampai kita pun tak tahu siapa kiri dan kanan. Tujuannya adalah untuk menyatakan sepadu. Biar sejuta wajah, namun satu akidah. Jadi kalau ini yang kita pegang, Masya Allah. Arafah, Zulhijjah mengajarkan kita supaya kita kenal diri kita, kenal masyarakat kita, kenal Allah, dan inilah yang dituntut dalam hari Arafah dan Zulhijjah. Jazakallah khair. Terima kasih kita ucapkan Ustaz Hari bersama kita Darah Muda. Sejuta wajah satu akidah. Itu dia perkataan akhir yang boleh kita bawakan kepada anda supaya balik kampung bukan duduk melepak saja Ustaz ya. Tolong pasang nasi, tolong melapar daging, tolong masak sikit sebanyak supaya Aidil-Adha kali ini lebih meriah, lebih ceria, kerana ini merupakan haji yang paling besar yang dilaksanakan selepas daripada pandemik COVID-19, dan kita harapkan mesej itu sampai kepada anda. Dan sekian daripada kami di Darah Muda malam ini. Saya Irfan Faruqi, sampai jumpa lagi.